Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk siri kuliah KPK 2113-17 Pendekatan dan Teknik PDP dalam PAKK. Baik, hari ini kita nak masuk topik yang kelima berkaitan dengan perancangan pengajaran mikro. Okey, perancangan pengajaran mikro ni dalam ni akan dibincangkan berkaitan dengan beberapa perkara. Di antaranya ialah bagaimana nak buat pengajaran mikro, bagaimana nak buat RPH, bagaimana nak buat RPA. Okey, akan dibincangkan dalam ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk ke praktikum nanti. Okey, ke praktikum nanti dan untuk tutorial buat rancangan pengajaran harian dan rancangan pengajaran aktiviti. Baik, pengenalan ni kita tengok begitu je sebentar lalu. Okey, yang ni boleh baca sendiri. Pengajaran mikro ni adalah salah satu cara untuk kita buat latihan sebelum kita berhadapan dengan situasi sebenar. Contohnya kita nak mengajar tadika, kita buat simulasi dulu pengajaran mikro dalam kelas sebelum kita masuk mengajar kanak-kanak yang sebenar. Okay, ini tujuan dia untuk latih diri dengan satu kemahiran, okay, dan digabungkan dengan beberapa kemahiran yang lain. Ini berbaca sendirilah, tak penting pun. Okay, ini definisi ataupun konsep pengajaran mikro. Tengok, dia kata sini, pengajaran mikro merupakan satu simulasi di mana simulasinya terhad kepada saiz kelas, isi kandungan yang nak diajar dan disiplin dikurangkan sebab dia simulasi, lakonan. Tapi dia tetap ada item-item yang perlu ditekankan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Itu kita tak boleh takwil dan kita tak boleh tinggal item-item yang penting itu, kita tak boleh tinggal. Sebab item itu merupakan satu indikator yang begitu penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang kita nak cuba tekankan. Okey? Faulkner kata guru pelatih awak lah bertanggungjawab untuk merangka corak pengajaran yang akan dilakukan. Awak nak mengajar kelas tu macam mana? Kelas yang happening, kelas yang berdedikasi, kelas yang friendly, kelas yang mudah difahami, kelas yang mesra, kondusif. Jadi depends on guru pelatih itu sendiri, dia nak buat kelas dia macam mana. Jika dia nak buat kelas dia kelas yang senyap, dia jadi garang. Okay, jadi garang. Tapi memang tak seronok lah. Saya pernah observe pelajar, memang dia asyik marah-marah je. Jangan duduk, diam, jangan berjalan. Duduk. Bosan. Saya bosan. Lepas tu saya marah dia. Saya kata, you nak mengajar jangan garang-garang. Saya bagi you see pun, you tahu, you repeat balik. Bosan tau, bosan. Hidup dalam suasana marah. Kanak-kanak ni di rumah dia dah banyak halangan. Contohnya parent dia dah suka marah-marah. Bila datang sekolah, cikgu pun marah-marah. Aduh, stres, bosan. Okay, bosan. So, elakkan daripada marah-marah. Okay, bina kelas yang happening. Kalau tak nak bagi pelajar bising, buat aktiviti yang menarik supaya pelajar tu boleh fokus dengan aktiviti tu. Cikgu malas nak buat aktiviti. Kan? Cikgu malas nak fikir aktiviti yang menarik. Bila pelajar tu bising, cikgu marah. Stres lah. Memang stres. Kalau saya jadi pelajar masa tu, saya ambil tali, saya gantung dekat kipas, saya bunuh diri. Serabut. Balik rumah marah, di sekolah marah-marah, semua marah-marah. Okay, bosan. Bosan dengan hidup. Bosan. Okay, cuma pelajar ni dia kecil-kecil. Dia bosan pun dia tak boleh nak buat apa. Nanti bila dia besar, dia bosan, dia lari.
Dia pergi kerja luar, dia jauh, lari tak balik-balik. Bosan. Okay? Bosan. Dan cikgu yang ajar dia dulu pun dia tak kenal. Dia malah ingat. Sebab dia bosan dan dia benci dengan cikgu tu. Kerana cikgu tu asyik marah-marah. Okay? Saya sekolah dulu, ada cikgu yang suka marah-marah. Bosan. Sampai hari ni saya ingat dia dengan perangai dia yang suka marah-marah. Okay? Saya pun jadi benci juga kat dia. Sebab dia suka marah-marah. Dia suka marah-marah dan dia suka menjatuhkan aib pelajar. Jadi saya tak suka. Okay, kita jadi cikgu jangan buat macam tu. Saya belajar daripada situ. Bagaimana nak mengajar dalam suasana yang happy, gembira, bahagia, tenang, kondusif, selesa dan sebagainya. Okay? Jadi guru tu bertanggungjawab untuk merancang. Buat aktiviti yang menarik supaya pelajar dapat belajar dengan baik. Supaya pelajar berminat untuk belajar dengan kita. Daripada awal sampai akhir. Daripada tak tahu apa-apa kepada dapat ilmu, dapat tahu. Jadi guru kena rajin, jangan malas. Kena rajin buat kajian, kena rajin cari bahan, kena rajin cari maklumat, buat sesuatu yang menarik. Okey? Jangan jadi malas. Kembangkan kepala otak kita supaya berkembang, mencari bahan-bahan dalam internet, tengok orang buat luar negara dan sebagainya. Jangan malas. Tengok Facebook boleh lama-lama, tengok WhatsApp boleh lama-lama, tapi untuk cari bahan malas. Selain itu, guru dapat merangka corak pengajaran menyebabkan pencapaian pelajar meningkat. Bila pembelajaran menarik, pelajar suka kelas yang baik, pelajar suka datang, maka ia akan dapat meningkatkan pencapaian. Pelajar pun tak stres. Bila kita belajar dalam keadaan stres, macam mana kita nak repeat? Macam mana kita nak ingat ilmu yang cikgu ajar? Macam mana nak ingat? Memang takkan ingat lah sebab kita lah asyik mendoakan cikgu ni cepatlah habis, bosan aku serabut. Di kepala otak dia berkeceramuk dengan keserabutan. So macam mana dia nak fokus belajar? Macam mana dia nak fokus belajar? Bila dia tak boleh fokus, macam mana pencapaian sekolah nak berjalan? Macam mana pencapaian sekolah nak meningkat? So kena beringatlah. Wujud sesi PDP yang menarik, aktiviti yang menarik, lesson plan yang menarik, bahan yang menarik. Okay? Okay, ini nak buat pengajaran mikro. Dia punya kitaran. Perancangan RPH sepatutnya kena tambah kat sini sikit. Oh, dia gambar, tak boleh. Tambah kat sini. Buat RPA. Print nanti tulis tangan sebelah sini. Perancangan RPH dan RPA. RPH ni rancangan pengajaran harian. RPA rancangan pengajaran aktiviti untuk taska. RPH ni untuk tadika lah. 5-6 tahun ke atas. Nanti kamu akan buat latihan mengajar di taska dan tadika. So pastikan kamu mahir untuk buat RPA dan buat RPH. Okay. Okey, buat RPH, lepas tu mengajar. Lepas mengajar ada komen, baiki-baiki sikit mana tak kena, touch up dan sebagainya. Lepas tu buat RPH, dah baiki, buat baru. Yang dah touch up, mengajar lagi. Beginilah kitaran. Okey, sehinggalah kita dapat jadi guru yang kreatif, inovatif, berinovasi, berdedikasi dan sebagainya. Okey, situasi pengajaran mikro. Ni tengok. Untuk tugasan kali ni tak boleh buat lah sebab nanti nak hantar video kat saya susah. Kita buat tugasan seperti mana yang saya beritahu tu je lah. Okay. Kalau dulu masa pengajaran kelas dulu saya buat simulasi pengajaran dalam kelas. Sebab kita dalam kelas kan. Jadi kita boleh buat simulasi, boleh baiki secara direct. Ini dalam video nak baiki seorang-seorang jenuh. Maka tak boleh buat lah tugasan seperti ini. Membebankan saya dan menyusahkan pelajar untuk hantar. Ini untuk tahu boleh lah. Okay, untuk tahu ilmu. Situasi pengajaran mikro, saiz kelas 5 hingga 10 orang saja. Mikro mikro. Bukan makro, mikro.
buat sesi pengajaran dalam makmal fokus pada satu kemahiran saja. Kalau nak guna teknik bercerita, kemahiran bercerita saja. Okey, bercerita. Bukan bercerita di sini bermaksud awak mengajar bercerita, mengajar buku cerita, bukan. Guna teknik bercerita. Ajar tentang haiwan di darat. Tapi dalam tu awak selitkan teknik bercerita. Begitu. Teknik bercerita. Selitkan teknik bercerita dalam sesi pengajaran haiwan di darat. Ceritalah kubang, lembu, kambing, semua cerita. Create cerita sendiri. Okey, dalam tu ada bercerita. Mungkin di langkah yang ketiga. Langkah yang pertama, mengajar mengeja. Langkah yang kedua, mengenal ciri-ciri haiwan di darat. Langkah ketiga, bercerita tentang haiwan di darat. Pak Atan ada kambing, ada ayam, ada itik, ada biri-biri. Tiap-tiap petang Pak Atan akan pergi ke kebun dia melihat kambing. Ke ladang dia melihat kambing, ayam, itik, lembu, kerbau dan sebagainya. Okey, lepas tu mewarna ataupun teka-teki ataupun teka silang kata ataupun buat puzzle haiwan di darat dan sebagainya. Okey. Pengajaran, kajian, tafsir, refleksi, bimbingan. Mengajar, ada buat kajian, penyelidikan kat mana tak kena sesi pengajaran, baiki. Tafsir, buat penelitian. Refleksi. Refleksi ni kita buat penambahbaikan di bahagian ujung tu, mana tak kena sesi PDP hari ni, kita baiki. Lepas tu bimbingan daripada guru. Rekod borang bimbingan. Rekod borang bimbingan ni dibuat. Biasanya pensyarah lah ataupun guru yang buat. Guru penilaian tu yang buat. Ada penyelia ataupun pensyarah rakan bimbingan yang membimbing untuk melihat situasi pengajaran mikro. Kalau okey, okey. Mana yang perlu ditegur, tegur. Mana perlu dibaiki, baiki. Masa pengajaran hanya 15 minit sahaja. Okey. Okey, baik. 12.32. So kita stop kat sini dulu. Kita sambung lagi nanti untuk siri yang ke-14. Ni siri 13. Jadi kita sambung lagi siri yang ke-14. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.